Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Teaching video kali ini kita akan bincangkan tentang dua perkara. Yang pertama sekali adalah seperti yang kita nampak dekat sini, iaitu initial value problem, dan satu lagi adalah boundary value problem. Okey, baik. Dia macam ni. Secara umum dia, apabila kita bercakap tentang initial value problem, iaitu IVP, ataupun boundary value problem, iaitu BVP, dia sebenarnya banyak berkisar tentang persyaratan yang diberi. So macam ni lah ya. Ini biasanya akan diberi di dalam soalan. So jadi ini adalah bentuk-bentuk persyaratan yang diberi dalam soalan, di mana kita akan menggunakan persyaratan ini yang saya gerakkan mouse ini untuk kita mendapatkan nilai pemalar A ke ataupun A dengan B ke. So macam tu, di mana akhirnya kita akan mendapatkan particular solution. Baik, jadi yang kita nampak sekarang ini adalah contoh persyaratan bagi initial value problem. Okey, apa bezanya di antara initial value problem dengan boundary value problem? Secara umum dia macam ni. Kalau dia adalah initial value problem, kita akan dapati bahawa nilai X ini macam ni. Ini kan Y theta sama dengan negatif 3 kan. So theta ni sebenarnya adalah nilai X. Cuba perhatikan, nilai X ini adalah sama. So dua nilai X yang sama, dia akan memberikan dua nilai Y yang berbeza. Itu adalah initial value problem. Berbanding dengan boundary value problem, dia punya nilai X kat sini, dua-dua ni berbeza. Misalnya dekat sini mungkin kosong, dekat sini mungkin pi. Contohnya macam tu. Nilai Y dia memang berbeza lah. So jadi secara umum dia macam tu lah ya. Initial dia mesti nilai X dia sama, nilai Y berbeza. Kalau ada boundary, nilai X dia normally adalah berbeza, nilai Y pun berbeza lah. So macam tu saja. Baik, the overall structure apabila kita nak dalam initial value problem ataupun boundary, kita biasanya akan ada tiga benda ni. Okey, kita nak buat inilah sebenarnya. We are given general solution. General solution misalnya dah saya tandakan macam ni. Macam ni lah ya. So kita dapat kena pasti dia adalah general solution apabila kita dapat detect dia ada ada A dengan B misalnya macam ni kan. So ini adalah general solution. Jadi sekarang ni untuk daripada general solution, untuk mendapatkan particular solution, maka kita kena dapatkanlah nilai A dengan B ni. Okey, yang ini bukan contoh yang betul ya. Macam ni kan. Ini adalah contoh bagi general solution. Ini adalah contoh bagi particular solution. Tapi antara dua ni tak ada kaitan ya. Ini saya bagi contoh saja. Cuma dalam particular kita kena tahulah dia tak ada A dengan B dah. Semua dah masuk dah. Ya, kalau ada nilai A dengan B semua dah masuk. Ini contoh particular. Kalau contoh yang general, dia masih ada lagi variable A dengan B yang perlu kita ketahui. Jadi untuk mengetahui nilai A dengan B, kebiasaannya kita akan masukkan apa juga nilai ataupun apa juga persyaratan yang ada di dalam soalan. Jadi bergantung kepada bahagian ini ya. So dalam kes ini kita ada dua lah, sama ada kita diberi initial value problem ataupun boundary value problem. Cuba kita lihat contoh satu kejap. Yang boundary macam mana ya. Contoh boundary adalah macam ni. Kamu boleh lihat. Ya. Ini adalah contoh boundary. Nanti kita tengok balik. Tengok semula. Okey, ini adalah boundary value problem. Cuba lihat. Ini contoh boundary ya. Cuba kita perhatikan. Nilai X dia, yang ini kosong, yang ini 1, nampak? Kan dia berbeza kan? Nilai Y dia pula adalah kosong dengan 2. Pun berbeza juga. So, kalau kita comparekan dengan initial, kalau initial, yang nilai X ini adalah sama. Tapi jalan kerja untuk mendapatkan particular solution ke apa ke dan sebagainya masih lagi sama. Okey ya. So ini adalah
secara umum macam mana kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan initial value problem. Jadi satu perkara lagi yang saya nak pesan adalah, kalau kita lihat persyaratan yang diberi ini, baik dia dalam initial ke, baik dalam boundary ke, dia melibatkan apa? Dia melibatkan nilai y dan juga y prime. Jadi jika dia melibatkan y dengan y prime, maka secara tak langsung dia akan melibatkan equation yang ada y dan juga y prime. Kalau biasanya y itu akan diberi, iaitu y itu adalah dia punya general solution, yang ini. Cuma y prime tidak diberi. So kalau y prime tidak diberi, maka kita kena terbitkan y prime, dapatkan y prime, dan baru kita boleh menggunakan persyaratan yang ada y prime ini. Boleh ya? Okey, kita tengok satu contoh kat sini. Apa contoh ni nak? Okey, kita lihat sebentar apa yang kita ada sekarang. Show that y sama dengan berikut. Jadi kalau kita tengok ini pun kita dah tahu dah, ini adalah general solution kan, pasal dia ada A dengan B lagi. So kita nak tunjukkan, show that y ini is a general solution of the second order differential equation yang ini. Okey, itu satu bahagian. Yang kedua, hence find the solution of the equation ini which satisfy the initial condition yang berikut. Ya. Jadi dekat sini memang jelas bahagian kedua soalan ini sebenarnya dia require kita untuk mendapatkan the particular solution. Yang ini adalah general, kita kena tunjukkan dia. Yang kedua, kita akan guna persyaratan yang ada dekat bawah ini untuk kita mendapatkan nilai A dan juga nilai B. Dan kita masukkan semula ke sini dan kita dapat jawapan dia. Okey. So, seperti biasa dalam teaching video saya sebelum ini, macam mana kita nak tunjukkan yang ini adalah general solution of the second order DE ini. So, ya, kita kena pindahkan siap-siap ya. Kena pindahkan siap-siap. Yang mana ada Y tu kita pindahkan ke kiri siap-siap. Yang mana tak ada Y tu kita pindah ke kanan siap-siap. So macam tu. Cuma kebetulan soalan ini tak perlu pindah dah pun, sebab memang semuanya dah terletak di sebelah kiri. Macam ni kan, ada Y, ini ada Y, ini ada XY, ada juga Y lah kan. Pindahkan siap-siap ke sebelah kiri. Jadi maknanya kita hanya perlu buat apa? Kita hanya perlu settlekan ini je lah. Kita masukkan, kita dapatkanlah Y double prime ini, kita dapatkan Y prime ini. Lepas tu ini Y, kita masukkanlah pakai ni, pakai yang ni, masukkan siap-siap. Jadi kita solve the left hand side, kita dapat tak akhirnya equal to 0. Itu je. Kalau dapat, maka betul dia adalah general solution of the given differential equation. Jadi apa saya tulis kat sini? Ada some info kat sini. Kita sama-sama tengok Apa ni? Panduan. Okey, ini adalah the ordinary differential equation. Okey. Lepas tu ini adalah the general solution. Okey, we should agree with that. Lepas tu ini apa pula? Ini ini okey, ini berkisar tentang tentang our first teaching masa yang video mula-mula tu, from the general solution. Kalau kita nak mendapatkan ODE, the idea adalah kita boleh buat simultaneous equation. Kita selesaikanlah equation 1 dengan 2 dan sebagainya kan, kalau masih ingat lagi lah. Kalau tak ada, sila rujuk pada teaching video yang sebelum ni Okey, yang kedua ni, kalau kita hendak menentukan, hendak mengesahkan, hendak menunjukkan the general solution, the given general solution tu adalah for a particular ODE, maka saya sebut apa kat sini, kita kena pindahkan semua yang ada Y ke kiri. Faham kot?
kan. Kita pindahkan semua yang ada y tu semua ke kiri, yang tak ada y tu semua ke kanan. Dan kita kena make sure, kena ensure kan yang sebelah kiri tu akan sama dengan sebelah kanan. Lepas ini apa pula ni? Okey, from general solution kita nak mendapatkan particular solution, kita buat apa ni? Gantikan syarat. Inilah yang ini yang saya sebutkan tadi tu. Dia sama ada initial value problem ataupun boundary value problem. Masing-masing ada persyaratan masing-masing. Kita hanya perlu menggantikan syarat y dan y prime ke dalam equation yang berkaitan untuk memperoleh nilai A dan B. Since when kita dah dapat nilai A dengan B tersebut, ganti semula A dan B tu ke dalam general solution untuk mendapatkan the particular solution lah. Ini the big picture lah ya. Okay, now kita nak selesaikan yang ini. Kita tengok our draft solution kat sini, apa yang ada. Okay guys, sekarang ni kita ada ini. Kita tengok pelan-pelan ya. Okay, ini adalah kita punya equation, differential equation kita ya. X y double prime tambah 2y prime tambah 9xy equal to 0 kan. Kan tadi kita nak apa ni, saya minta kalau nak tunjukkan dia, kita nak tunjukkan dia adalah general solution untuk DE ini kan. Saya minta pindahkan semua tu ke sebelah kiri, betul tak? Pindahkan yang ada sebutan y ke sebelah kiri macam ni ya, macam ni. Lepas tu kita akan check yang sebelah kanan ini kebetulan memang dah kosong. Jadi now our job adalah untuk isikan mana-mana yang patut dekat sini. Dan we are going to solve this part only. Kita check kat sini, check semua, last kali dapat tak kosong. That is the idea. Jadi maknanya we are going to, okay, y dah ada kan, y telah pun diberi, iaitu the general solution, iaitu a cos 3x tambah b sin 3x over x. So yang ini y ini sebenarnya boleh gantikan ke dalam sini, dekat sini, gantikan sini ya, gantikan dalam y. Yang x ni remain there lah, masukkan ke dalam y. Tapi y prime kita tak ada kan, maka cari y prime. Memang panjang sikit lah sini, pasal dia melibatkan quotient rule. Tapi tak apa, as long as kita tahu macam mana nak buat, then benda ni boleh buat. Lepas tu apa lagi yang kita tak ada ni? Y double prime kita tak ada lagi. Kalau tak ada lagi, kita kena cari ya. So lepas kita dapat y prime ini, kita buat sekali lagi derivatif dia untuk mendapatkan y double prime. Then kita isi dekat sini ya. Then bila kita isi semua kat sini, kita selesaikan, permudahkan ke simplifykan yang mana-mana patut lah. So akhirnya kita cuba dapatkan betul tak hasil dekat sebelah kiri ini is equal to 0. Kalau dapat, settle. Okay, cuma dekat solution draft ini saya tunjukkan satu cara yang berbeza, iaitu saya nak menggunakan implicit. Okay, dekat sini kita sama-sama belajar. So macam mana kita nak gunakan implicit? Sebenarnya guna implicit ini kan, saya dalam teaching video saya sebelum ni saya pernah bagi tahu kan, kita boleh guna implicit juga dalam bentuk-bentuk macam ni. Cuma implicit ini kadang-kadang takut kita terkeliru kat situ. Tapi sebenarnya cara ini jauh lebih mudah daripada kaedah yang biasa. Tapi boleh ya. So ini masing-masing boleh cuba ya. Saya buat draft dia, apa yang perlu dibuat, nanti kamu kena cuba. Alright, apa yang perlu kita buat sekarang? Now, kita diberi yang ini. Ini adalah dia punya general solution kan. So apa yang boleh saya buat adalah saya akan pindahkan x ni ke tepi, x ini ke kiri dulu. Maka saya dapat ni lah, saya dapat yx sama dengan a cos 3x plus b sin x. Katalah yang ini adalah our first equation. Katalah yang ni first equation yang ini Lepas tu kita akan buat the implicit differentiation sekali. So ini untuk dapatkan y prime. Untuk dapatkan y prime. Katalah ini adalah equation kedua. Oleh sebab dia ada up to second derivative kat sini, maka kita kena buat implicit sekali lagi.
Ya, kena buat implicit sekali lagi. Buat sekali lagi implicit differentiation. So saya kata do implicit differentiation twice. Buat saja. So ini adalah, katakan kita denote dia sebagai equation ketiga. So now kita ada 3 equation kan, 1, 2 dan 3. Now dengan adanya hasil yang kita dapati ini, sebenarnya kalau kita lihat betul-betul, apa yang berlaku adalah, pasal saya tak tunjukkan the full solution, ya, saya bagi draft aja. So apa yang kita boleh buat adalah, kita boleh substitutekan secara terus equation 1 ini ke dalam into equation 3. Satu ni terus masuk ke dalam equation 3 yang kita buat implicit differentiation tu kan. Masukkan sahaja. Kamu akan nampak kita straight away akan dapat jawapan. Nampak tak? Okay. So jadi one good thing is, apabila kita gunakan implicit differentiation, kita dapat terelak daripada quotient rule macam ni kan. Ini pun kadang-kadang rumit juga kita menggunakan quotient rule ni. Cuma kalau guna implicit sebenarnya jauh lebih mudah dengan syarat. Dengan syarat kita tahu macam mana nak applykan implicit differentiation. Just trust me. Yang ni dia punya speed of solution akan jadi jauh lebih pantas in comparison dengan kalau kita guna cara biasa lah. Okay, so boleh try yang ni, boleh try kamu substitute sahaja 1 into 3, kamu akan nampak jawapan. Memang akan nampak jawapan. Okay, lepas kita showkan dia, lepas tu kita akan menggunakan the second part adalah kita akan gunakan persyaratan bagi yang diberi. Put the initial condition. So maknanya kita akan masukkan initial condition tu dalam first equation and second equation. Kenapa 1 and second? Sebab yang 1 tu dia ada y ni kan 1 kan, dia melibatkan y sahaja. Kan ada dua persyaratan, satu adalah y, satu lagi adalah y prime kan. Jadi y dengan y prime, maka kita pilihlah equation yang sesuai. So bila y, kita tak bolehlah ambil equation 3, pasal equation 3 dia melibatkan second derivative kan. Equation 2 dia melibatkan first derivative. Equation 1 dia melibatkan y sahaja. Maka kita kena ambil equation yang betul. Masukkan sahaja. Kita hanya menggunakan this condition into 1 and into 2. Maka kita akan dapat jawapan A dengan B. So di sini saya bagi jawapan A dia adalah 3 pi dan B dia adalah 1. So mohon buat sedikit pengiraan ya. Maka bila kita dah dapat A dengan B, maka masukkan semula A dengan B tersebut, maka kita akan dapat particular solution. So macam ni lah. Okay ya. So saya merasakan jika kita faham dan mahir dalam initial value problem, maka tidak ada masalah di dalam boundary value problem. Dia cuma berbeza dekat sini sahaja. Ini adalah contoh initial sebab nilai x dia sama kan. Dalam boundary nilai x ini berbeza, itu sahaja. Okay guys. So sekarang ni bila kita masuk kepada boundary value problem seperti yang saya sebutkan tadi kan, rangka the whole structure of solution masih lagi berkongsi dengan initial value problem, sama sahaja. Okay, sama sahaja, di mana nilai x nya berbeza ya, nilai x nya berbeza, nilai y nya memang lain lah. So saya rasa tak ada apa nak bincang dekat sini sebab kita dah sedia maklum. Kita tengok satulah soalan. Tapi soalan ini pun saya pun tak tunjuk full solution. Kita tengok. Dia yang penting adalah bila kita nampak soalan, kita tahu apa nak buat. That's it. Itu je. Okay, now. Cuba tengok soalan ini. Show that. Okay, nampak tak? Dia punya soalan ini more or less is similar dengan IVP kan? Sama je sebenarnya. Kita diberi general solution, lepas tu kita diberi differential equation macam ni kan, lepas tu dia suruh tunjukkan, show that. So macam tadilah, kita pindahkan semua yang ada y ke sebelah kiri, yang sebelah kanan tu yang selain daripada nilai y. Cuma kebetulan contoh ini memang dah
cantik lah dah. So tak payah buat apa-apa. Jadi kita ada dua cara ya, sama ada kita nak guna cara yang biasa ataupun kita nak guna cara menggunakan implicit differentiation. It's up to you. Nak guna mana satu terpulang kepada kita lah. So ini maknanya kita dah tahulah apa nak buat. Lepas tu the second part of the question adalah dia nak kita cari particular solution dan dia beri syarat. Ini syarat dia. Ini adalah syarat dia. Ya, ini ya. So sama seperti initial value problem, kita hanya menggunakan syarat tersebut ke dalam mana-mana equation yang bersesuaian. Kalau ini kan, yang ini kan y kan. Bila y, kita hanya menggunakan equation yang y sahaja. Yang ini kan y prime. Maka kalau y prime, kita akan menggunakan mana-mana equation yang hanya melibatkan y prime sahaja. Jangan ambil yang y double prime. Kan? Nanti kita tak boleh isi. Jadi kita buat macam tu sahaja. Jadi saya berikan jawapan dekat sini ya guys. So ini kamu boleh cuba ya. Ini saya buat je lah. So y adalah yang ini. Lepas tu y prime adalah yang macam ni. Y double prime adalah yang macam ni. Dan kita masukkan lah. Masukkan. Make sure yang sebelah kiri tu kita selesaikan. Dan kita dapat jawapan dia kosong. Ini kalau kita buat first approach lah. Or otherwise, kamu boleh guna implicit differentiation. Okey, jadi apabila kita masukkan ini bukan initial condition, sorry. Ini adalah boundary ini so ini adalah boundary tau. Ini adalah boundary Ini adalah boundary. Dia punya persyaratan lah ya. Bagi boundary Ini bagi boundary. Kita masukkan persyaratan dia seperti yang diberi dan kita akan dapat jawapan A dengan B dia sama, iaitu 8/65. So since kita dah dapat jawapan ini, kita masukkan semula nilai A dengan B ni ke dalam general solution untuk kita dapatkan particular solution. Okay, so saya harap kamu faham apa yang saya cuba sampaikan kat sini. So thanks for watching. Kita akan jumpa pada video yang akan datang.